UMNO bukan parti tak sedar diri, tegas Zahid. Anwar akui GST sistem paling telus. Ini punca sebenar mengapa Zahid didesak letak jawatan. Mahathir dedah kerajaan Muhyiddin ditakuti. UMNO bukan parti tidak sedar diri dan bukan parti lemah. Presidennya Datuk Seri Ahmad Zaid Habibie berkata, UMNO tahu apa yang sepatutnya parti itu perlu tahu. UMNO tahu suatu ketika ia pernah tewas angkara fitnah dan pembohongan. UMNO cekal pada kebenaran. UMNO terus menegakkan kebenaran, katanya dalam hantaran media sosialnya. Menurut Ahmad Zahid, dengan itu juga UMNO sama sekali tidak menyerah kalah, tunduk, dibuli atau dibeli. UMNO berusaha bangkit dan insya-Allah kebangkitan UMNO sedang berlaku. UMNO bangkit dalam diam, penuh hikmah. UMNO bangkit tanpa melukut di tepi gantang, bertawakal kepada Tuhan. UMNO tahu apa yang patut dilakukan. Pisang tidak berbuah dua kali. UMNO tetap marah. Dengan izinnya, lambang kita yang gagah akan terus dipandang mulia dan indah, ujarnya lagi. Walaupun tidak menyatakan dengan jelas kenyataan yang berujuk kepada isu apa, namun ramai beranggapan ia luahan hati Ahmad Zaid itu ada kaitan dengan pelbagai kemelut dalaman parti sejak kebelakangan ini. Salah satu, mungkin gesaan dalaman menyuruhnya meletakkan jawatan. Anwar Ibrahim mengakui cukai barang dan perkhidmatan GST adalah sistem pencukaian paling telus. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang itu berkata, jika ia mahu dikembalikan, kajian semula perlu dibuat. Saya akui, GST satu sistem percukaian dianggap paling telus. Kalaupun nak laksanakan GST, harus kaji semula, katanya dalam bual bicara Minda Profesor Negara, edisi Bicara Negarawan. Anwar berkata, jika mahu dilaksanakan semula, mesti ada pengecualian dan syarat lebih ketat. Tidak boleh GST seperti diperkenalkan kalau pendapatan bertambah tetapi ia mendera rakyat miskin, katanya. Pada 29 Disember lalu, Timbalan Menteri Keuangan Abdul Rahim Bakri berkata, keputusan Kerajaan Pakatan Harapan memasukkan GST sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan negara. Rahim berkata, hasil pendapatan negara berkurangan apabila cukai itu dihapuskan dan digantikan dengan sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dalam pada itu, Anwar berkata, GST boleh dilaksanakan sebaik ekonomi dipacu dengan lebih yakin dan pendapatan rakyat meningkat. Namun, ia bukan perkara yang perlu disegerakan. Semasa saya menjadi Menteri Keuangan, saya kaji pengalaman Kanada dan New Zealand. Tetapi masa itu saya tangguhkan. Saya tangguhkan kerana pendapatan kalangan rakyat rendah, terlalu rendah, katanya. Dalam perkembangan lain, Anwar berkata, kerajaan tidak berani menyentuh golongan kaya bagi mengurangkan beban rakyat. Katanya keuntungan bank dalam setahun dan suku tahun masih tinggi. Tak salah saya, 7 hingga 8 bilion untuk suku tahun. Takkanlah tak boleh membantu menampung beban di pikul rakyat. Sebab itu saya tanya, Menteri Keuangan ini mewakili bank atau mewakili rakyat? Tetapi dia tak jawablah. Sampaikan tidak berani langsung nak sentuh bank, katanya. Anwar berkata, beliau memahami kerajaan tidak perlu mengambil langkah terlalu drastik sehingga bank mengalami kerugian besar kerana bank juga menjadi tunggak dalam sistem yang ada sekarang. Tetapi sampai tak berani nak sentuh bank dan memaksa bank untuk adjust sedikit, ini dasar yang sangat pro-kapitalis yang membebankan rakyat. Jadi, bagi saya, harus ada sedikit kesediaan pimpinan negara untuk memanggil tuan punya bank dan menyatakan, kamu harus sedia mengurangkan keuntungan kamu. Mengurangkan, tapi bukan menghilangkan. Daripada 8 bilion ringgit, tinggal 6 bilion ringgit. Apa bendalah sangatkan daripada orang tak ada kerja, katanya. Desakan undur diri ke atas Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Habibie sebenarnya dibayangi beberapa sebab. Antaranya kes mahkamah yang sedang dilalui Presiden UMNO itu. Penganalisis politik Dr. Syed Ajil Al-Sagof berkata, kes mahkamah sudah pasti akan mengheret reputasi dan nama baik UMNO yang bermasalah dan memberi kesan negatif terhadap keyakinan ahli-ahlinya terhadap kewibawaan parti tersebut. Pensyarah kanan Fakulti Komunikasi Universiti Putra Malaysia menjelaskan, prestasi UMNO di bawah kepimpinan Ahmad Zahid juga boleh dipersoalkan memandangkan beliau tidak mempunyai hala tuju untuk memimpin parti itu maju ke hadapan. Lebih-lebih lagi, apabila UMNO akan berdepan dengan pilihan raya umum ke-15 tidak lama lagi. Selain itu, Pakatan Ahmad Zahid dan Datuk Seri Najib Razak untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para pemimpin DAP bagi merampas Kerajaan Perikatan Nasional telah membuatkan ramai di kalangan pemimpin parti UMNO kesal kerana ia bertentangan dengan prinsip perjuangan parti tersebut. Hal yang sama juga berlaku di peringkat akar umbi yang memprotes kerjasama dengan parti-parti yang tidak sehaluan dengan UMNO. Katanya kepada Malaysia Gazette,
Said Ajil menambah, Ahmad Zahid turut dibelenggu dengan isu keengganannya menamakan calon timbalan Perdana Menteri dari UMNO yang menunjukkan beliau mempunyai pendirian tersendiri. Tambah beliau, Pengerusi Barisan Nasional itu jelas ingin menentukan kelestarian kepimpinan tertinggi parti mengikut acuan dirinya dan bukannya berdasarkan kredibiliti bakal penggantinya. Pada masa sama, Ahmad Zahid juga berdepan isu tindak berdolak dalik terhadap ugutan beliau untuk membatalkan sokongan UMNO terhadap Kerajaan Perikatan Nasional yang telah dipersoalkan memandangkan beliau dilihat memeterai perang damai bersama PPBM, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Apabila PAS masih menaruh keyakinan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional membuktikan bahawa UMNO pimpinan Ahmad Zahid akan berjuang seorang diri tanpa PAS di sisinya, sekaligus menunjukkan UMNO gagal mempengaruhi parti Islam itu untuk bersekongkol menyingkirkan PPBM, katanya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memberitahu ramai pihak yang tidak bersetuju dengan pelaksanaan proklamasi darurat tetapi mereka takut untuk menyuarakannya. Melalui catatan di blognya, Mahathir berkata dia mendapat tahu mengenai perkara itu selepas cuba mendapatkan pendapat pelbagai pihak berkenaan pelaksanaan darurat pada 12 Januari lalu. Ramai mereka yang berpendapat darurat tidak perlu. Mereka sebut beberapa sebab mereka berpendapat demikian. Mereka jelaskan tetapi ternampak mereka dalam ketakutan. Mereka rendah suara sambil memandang sekeliling mereka dan mereka pun pesan jangan bagi tahu sesiapa berkenaan pendapat mereka, katanya. Menurutnya, rata-rata daripada mereka takut untuk bersuara kerana menganggap kerajaan sedia ada berkuasa melakukan apa sahaja termasuk denda berjuta-juta dan hukuman penjara. Kata mereka takut kerana kerajaan penuh kuasa dan boleh buat apa sahaja kepada mereka. Denda sebanyak RM5 juta dan penjara 10 tahun. Tidak boleh dapat pelindungan undang-undang. Saya cuba jelas kerajaan tidak boleh buat begitu. Tetapi mereka tidak berasa senang. Disuruh tanda tangan surat rayuan supaya darurat ditarik balik. Mereka tolak, katanya. Meskipun tidak menyebut tentang mana-mana individu dalam catatan blognya itu, ahli Parlimen Langkawi itu sebelum ini pernah berkata bahawa kuasa mutlak yang diberikan kepada penggantinya, Muhyiddin Yassin, berikutan pengisytiharan darurat akan menyebabkan berlaku pelanggaran dan penyalahgunaan kuasa. Katanya masalah yang berpunca daripada wabak COVID-19 tidak boleh diselesaikan dengan mudah. Catatan blognya itu hadir tidak lama selepas Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mendakwa setakat ini terdapat antara 114 hingga 115 ahli parlimen yang bersepakat mahukan darurat dibatalkan. Kata Presiden PKR itu lagi, dengan jumlah berkenaan cukup untuk memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mempertimbangkan usul tersebut dan memanggil sidang khas parlimen dengan segera. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.